Kita teruskan pembicaraan mengenai nuzul Al-Quran. Cuma sebelum itu, kita perlu diperjelaskan supaya kita sama-sama paham apakah yang dimaksudkan dengan nuzul Al-Quran. Sebenarnya nuzul adalah perkataan Arab. Al-Quran juga merupakan perkataan Arab. Mengikut kamus Dewan, nuzul artinya bergerak dari atas ke bawah. Itu artinya turun. Sesuatu yang bergerak dari tempat yang lebih tinggi, bergerak turun ke tempat yang lebih rendah, maka itu namanya turun ataupun nuzul. Cuma persoalannya, kalau kita kata sesuatu yang bergerak turun dari atas ke bawah, apakah sesuai? Apakah layak Al-Quran kita gunakan perkataan turun? Sedang Al-Quran bukan merupakan objek. Dia tidak berjisim, tidak ada benda yang turun. Maka atas dasar inilah para ulama mengatakan bahawa lebih baik kita kekalkan istilah asalnya, yaitu nuzul Al-Quran. Maka sebab itu di Malaysia khususnya, orang Malaysia juga menggunakan pakai perkataan nuzul. Di Selangor contohnya, dan di negeri yang lain, ada hari cuti khusus yang dinamakan cuti nuzul. Maka sebab itu kita perlu pahami apakah yang dikatakan nuzul, apa yang dikatakan Al-Quran. Nuzul ialah bergerak turun daripada atas ke bawah. Adapun Quran, mengikut tarif yang diutarakan dalam kitab At-Tibyan fi Ulum Al-Quran, ada menyebut Al-Quran ialah kalam Allah, yakni wahyu dalam braket, yang mempunyai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril alaihissalam. Membacanya adalah ibadah, beramal dengannya wajib, dan mengingkari kebenarannya adalah kufur. Na'udzubillah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah yang dikatakan nuzul Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana kita bicara lebih lanjut tentang nuzul Al-Quran, apa sebenarnya yang turun? Sebenarnya yang turun itu bukanlah benda yang berobjek. Bukan sesuatu yang dapat dipegang, yang dapat dilihat. Ia merupakan kalam Allah. Kata-kata Allah, ucapan Allah. Ataupun yang diistilahkan dengan perkataan firman Allah. Yang merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila tersebut perkataan bila sebenarnya Al-Quran diturunkan, atau bila sebenarnya wahyu ini diturunkan, bila sebenarnya kalam Allah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila sebut soal nuzul ini, kita lihat dalam sejarah contohnya, dia memang mempunyai hubungan yang rapat dengan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda dilantik dengan resmi menjadi nabi dan rasul. Kerana sejarah membuktikan, dalam sirah kita baca bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia suci, manusia maksum, yang jiwanya bersih. Dia tak berminat kepada mungkar, kepada maksiat, kepada fasik. Maka sebab itulah di antara amalan-amalan Nabi untuk membersihkan diri dia, untuk menjauhkan daripada kemungkaran, kemaksiatan, maka Nabi kita mengamalkan satu amalan, ia merupakan sebahagian tradisi masyarakat jahiliah, yang mana Abdul Muttalib, Datuk, juga mengamalkan, iaitu amalan bertahannus. Satu perkataan yang digunakan dalam istilah ulum Al-Quran iaitu tahannus, ataupun digunakan juga perkataan khulwat. Cuma saya tak ada sebut khulwat sebab buruk benar bunyinya. Hari ini sebut khulwat, ya Allah, takkan kata Nabi khulwat kot. Maka saya guna perkataan tahannus. Apa dia tahannus? Tahannus ialah mengasingkan diri, membawa diri masuk tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang tenang, yang jauh daripada keriuhan dunia, yang jauh daripada hiruk pikuk dunia. Tujuannya untuk mengabdikan diri, untuk memikir perkara yang baik untuk diri, untuk masyarakat, untuk dunia sejagat. Maka Nabi kita mengamalkan tahannus. Cuma yang menjadi heran kitanya ialah kenapa? Pertama, kenapa Nabi memilih bulan Ramadan? Nabi memilih bulan Ramadan untuk bertahannus. Satu. Yang kedua, kenapa Nabi memilih Gua Hira, tempat untuk dia bertahannus?
tempat untuk dia mengasingkan diri kepada manusia sejagat. Ini dua perkara perlu kita fikirkan. Pertama, kenapa Nabi pilih bulan Ramadan? Yang kedua, kenapa Nabi pilih Gua Hira, tempat untuk bertahanus. Walau bagaimanapun, mengikut amalannya, setiap menjelang Ramadan, masuk bulan Ramadan, maka Nabi akan beritahu isteri dia Khadijah yang dia akan pergi bertahanus. Pergi mengasingkan diri, atau istilah ini bertapa lah sedang cakap. Bertapa dalam Gua Hira. Maka Khadijah sebagai isteri yang tercinta menyediakan bekalan yang diperlukan, minuman, buah-buahan, bekalan. Hantarlah Nabi masuk Gua Hira. Baik. Itu mengikut amalan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi persoalannya, bilakah sebenarnya Al-Quran diturunkan? Maka mengikut riwayat ketika Nabi bertahanus dalam Gua Hira inilah. Dan mengikut sejarah, mengikut sirah, masuk tahun yang ke-6. Artinya, tahun yang pertama, Nabi bulan Ramadan masuk Gua Hira 5 hari, ada riwayat mengatakan 6 hari, ada riwayat mengatakan sampai 7 hari. Balik. Tahun yang kedua, masuk Ramadan, masuk lagi 5 hari, 6 hari, balik. Tahun yang ketiga, buat lagi. Tahun yang keempat, buat lagi. Tahun yang kelima, buat lagi. Pada tahun yang ke-6, karena setelah 5 tahun, Nabi bertahanus dalam Gua Hira, maka pada tahun yang ke-6, ketika Nabi sedang bertahanus dalam Gua Hira, tiba-tiba datanglah satu makhluk yang Nabi tak kenal, iaitu Jibril alaihissalam, membawa wahyu pertama daripada Allah, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pada tahun yang ke-6 selepas Nabi bertahanus dalam Gua Hira. Itu turunnya ayat pertama, turunnya wahyu pertama daripada Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang dikatakan nuzul Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan ke mana-mana. Kita Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita bicarakan soal turunnya wahyu ataupun nuzul Al-Quran tadi, iaitu ketika Nabi dalam Gua Hira, di mana datangnya Jibril alaihissalam berjumpa Nabi dalam keadaan Nabi tak kenal siapa Jibril. Tiba-tiba menjelma di hadapan Nabi satu lembaga, iaitu Jibril alaihissalam. Terus dia kata, Iqra. Bayangkanlah tuan-tuan, dalam keadaan Nabi tak kenal siapa Jibril, apa itu agama, siapa Tuhan, tiba-tiba datang Jibril, Iqra. Suruh baca. Nabi mana orang boleh baca? Maka Nabi jawab, Ma ana biqari'in. Saya orang tak pandai baca. Nak baca apa? Jibril peluk dia. Peluk kuat. Lepas. Iqra. Baca. Nabi kata, Ma ana biqari'in. Aku tak boleh baca. Aku tak tahu baca. Jibril peluk lagi. Peluk semakin kuat. Lepas. Iqra. Nabi kata, Ma ana biqari'in. Tiba-tiba Jibril yang baca. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sepakat para ulama kata ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bagi berada di Gua Hira. Nabi pun takut. Maka Nabi pun keluar dari Gua Hira, balik ke rumah dia. Ketika dalam perjalanan turun bukit itulah dia mendengar suara dari atas manggil, Ya Muhammad. Nabi pun dongak ke atas. Ternampaklah Jibril yang memeluk dalam gua tadi. Lalu Jibril kata, Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Artinya, Muhammad, kamu sebenarnya Rasulullah dan aku adalah Jibril. Maka Nabi balik ke rumah dan takut. Minta isteri selimut dia. Sampailah ke rumah, takut, gemetar, menggigil. Lalu diminta diselimutkan. Maka terputuslah wahyu. Jibril tak datang berapa lama? Wallahualam. Ada orang mengata 3 hari, ada yang mengata seminggu, ada yang mengatakan sampai 2 tahun. Tetapi mengikut riwayat daripada Abdullah bin Abbas mengatakan terputus wahyu tidaklah begitu lama. Karena tidak lama selepas itu, satu hari ketika Nabi SAW ada dekat rumah dia, tiba-tiba dia terpandang Jibril. Terpandang Jibril yang peluk dalam Gua Hira itu hari. Dia lari balik ke rumah dia. Dia minta isteri selimutkan dia. Dalam keadaan ketakutan, badannya menggigil. Isteri kesayangannya Khadijah selimutkan dia. Tiba-tiba dia nampak Jibril masuk dalam rumah dia. Terus Jibril berkata,
Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ruzjaka fahjur wa la tabnun tastaksir wa thiyabaka fatahhir. Shadaqallahul azim. Ini merupakan ayat 6 ayat pertama di awal surah Muddathir. Ayat kedua yang diturunkan selepas ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas turun ayat ini, maka sahlah Nabi menjadi Rasul, menerima wahyu Allah berdasarkan keadaan, berdasarkan soalan, berdasarkan permintaan selama hampir 23 tahun. Itu dikatakan turunnya Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, daripada cerita yang saya paparkan tadi jelas kepada kita bahawa wahyu pertama diturunkan kepada Nabi ialah semasa Nabi dalam Gua Hira, iaitu 6 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ni surah Al-Alaq. Lepas Nabi balik ke rumah dia, maka Jibril tak datang lagi. Itu dikatakan fitratin minal wahyi, masa terhenti wahyu. Berapa lama? Khilaf ulama. Yang penting setelah sekian lama, ada orang kata seminggu, ada orang kata 2 minggu, bahkan ada pendapat mengatakan sampai 2 tahun. Tetapi sebenarnya tidak begitu lama sangat. Yang penting tidak berapa lama datanglah pula Jibril membawa wahyu berikutnya, iaitu jika mana Nabi sedang berselimun, maka datang Jibril bawa ayat ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang sedang berselimun. Qum fa'anzir, bangun, jalankan tugasmu, beri peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, Tuhan kepada kamu membesarkan, mengagungkan dia. Wa thiyabaka fatahhir, pakaian kamu bersihkan. Wa ruzda fahjur, benar-benar yang muka maksiat jauhilah, tinggalkan. Maka ini yang mengatakan wahyu berikutnya, dan selepas itu turunlah ayat-ayat sedikit demi sedikit berdasarkan keadaan, berdasarkan permintaan, berdasarkan pertanyaan selama hampir 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Maka turunlah wahyu atau ayat Quran berterusan secara beransur-ansur, secara munajjaman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang dikatakan nuzul Al-Quran. Cuma ulama-ulama persoalkan bilakah sebenarnya permulaan turunnya Al-Quran. Kerana ada orang kata Al-Quran kata turun Lailatul Qadar. Ada orang kata turun pada malam bulan Ramadan. Di selangor cuti 17 Ramadan. Yang mana betul? Maka persoalan saya katakan bahawa ketiga-tiganya betul, kerana Al-Quran diturunkan sebanyak 3 kali. Yang pertama diturunkan sekaligus 30 juzuk daripada Allah dan disimpan, diletak di satu tempat yang bernama Lauh Mahfuz. Satu. Setelah sekian lama diturunkan kali yang kedua pada malam Lailatul Qadar, 30 juzuk sekaligus diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Dan akhirnya kebetulan masa Nabi selamat di dalam Gua Hira bertepatan pada tanggal 17 Ramadan bersamaan 7 hari bulan Ogos tahun 610 Masihi, turunlah ayat pertama, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini merupakan ayat pertama dalam rangkaian 30 juzuk Quran diturunkan buat pertama kalinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jangan ke mana-mana. Kita bertemu lagi. Ya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, persoalan terakhir kita ialah bagaimana Al-Quran diturunkan. Atau nanti kata lain, macam mana secara Jibril membawa turun ayat-ayat Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai-bagai pendapat. Yang pertama mengikut pendapat Syekh At-Tibi. Syekh At-Tibi mengatakan boleh jadi. Boleh jadi malaikat Jibril mengambil dan menerimanya daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mengambilnya daripada Baitul Izzah, lalu dibawa turun dan dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini ditolak. Sebab Syekh At-Tibi menggunakan perkataan boleh jadi. Boleh jadi itu mana tidak ada nas.
Maka pendapat ini ditolak. Adapun pendapat yang kedua oleh Syekh Al-Mawardi. Syekh Mawardi kata, malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga Quran yang tersimpan di Baitul Izzah, supaya mengambil Quran itu dan dibawa datang kepada Nabi Muhammad dan dibaca Muhammad. Pendapat ini pun ditolak kerana tidak mempunyai nas yang kukuh. Akhir sekali, berdasarkan pendapat Syekh Al-Baihaqi. Syekh Al-Baihaqi dalam kitab tafsirnya ada menyebut, cara di mana wahyu turunkan ialah Allah sendiri memperdengarkan bacaan ayat Al-Quran ini kepada Jibril. Allah sendiri yang baca. Membaca kepada Jibril dan diterangkan maksudnya, dijelaskan maksudnya, dihuraikan maksudnya. Maka setelah Jibril menghafaznya, Jibril ingatnya, maka Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, lalu dibacanya kepada Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan maksud-maksudnya. Inilah yang diterima oleh para ulama, iaitu Jibril alaihissalam menerima daripada Allah. Allah sendiri baca. Mana-mana ayat yang diturunkan, Allah ambil ayat ini, Allah baca kepada Jibril. Jibril pun ingat, Allah terangkan maknanya. Lalu Jibril pun datanglah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Jibril yang membaca kepada Nabi ayat ini tersebut. Lalu Nabi pun baca. Subhanallah, tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah. Di antara kelebihan Nabi kita Muhammad SAW, walaupun dia buta huruf, walaupun dia tak pandai baca, tak pandai menulis, tetapi kekuatan akal dia, Allah anugerah pada dia, di mana sebab Jibril baca saja ayat, pendek ke panjang ke, 1 ayat ke, 10 ayat ke, 5 ayat ke, sebab baca saja, terus lekatlah kepada dia macam kamera tu. Waktu Allah kata, ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu cuba nak gerak-gerak lidah kamu supaya gopoh nak baca. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, kamilah berkewajipan mengumpulnya dan membacanya kepada kamu. Fa iza qara'nahu, sabak kami baca, fattabi' qur'anah, kamu pun ikut baca. Jadi ini yang diterima oleh para ulama, kerana ulama mengatakan sebab Jibril baca saja, lepas tu Nabi pun turut baca. Maka Jibril mengesahkan baca itu betul. Dan kalau Nabi tak faham, Jibril akan memberi faham kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sepanjang 23 tahun Al-Quran diturunkan. Diturun secara munajaman, beransur-ansur sedikit demi sedikit sampai akhirnya 30 juzuk. Maka di akhir sekali 30 juzuk, di akhir sekali sebelum wafat baginda Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, Jibril datang kepada Nabi bertadarus, minta Nabi baca Quran nak khatam 2 kali dalam 1 bulan. Walaupun bulan tahun sebelumnya Ramadan datang Jibril tadarus sekali habis 30 juzuk. Datang Ramadan Jibril tadarus habis lengkap. Tetapi di akhir sebelum hayat Nabi kita, sebelum wafat Nabi kita, Jibril datang, dia kata, ya Muhammad, baca Quran, aku nak dengar. Betul tak? Jadi Jibril mendengar Nabi baca Quran 2 kali khatam dalam 1 bulan. Maka Jibril mengesahkan, ya Muhammad, bacaan kamu betul, ingatan kamu kuat, itulah sebenarnya Al-Quran yang diturunkan kepada kamu, ya Muhammad. Sebab itulah, bila mana kita hari ini, Nabi bagi tahu kita, Nabi kata, Iqra'ul Quran kama unzil. Bacalah Quran macam mana yang diturunkan. Sebab apa yang aku hafal betul, maka kamu pun ikutlah apa yang aku baca betul ini. Jangan kamu ubah-ubah, jangan pandai-pandai untuk mendukuk tambah. Maka sebab itulah, muslimin rahmati Allah, Al-Quran yang ada pada kita hari ini selamat sejahtera daripada perubahan, pertukaran, pindaan. Tidak seperti kitab Taurat, kitab Zabur, maupun kitab Injil. Maka Quran yang pada kita hari ini diturunkan secara mutawatir, disusun secara tauqif, mengikut asalnya yang termaktub, yang tertulis, yang tersimpan di Baitul Izzah. Itulah yang tersimpan, yang tertulis dalam mushaf, dalam kitab mushaf Quran yang ada pada kita pada hari ini. Diturun secara mutawatir, ditulis secara betul, secara tepat, berpandukan pengesahan yang disah oleh para ulama-ulama muktabar. Mudah-mudahan insya-Allah Quran yang ada pada kita hari ini kita jadikan sebagai pandu hidup kita, kita jadikan sebagai undang-undang, sebagai hukum, supaya kita tidak sesat selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini dapat kita faham apa yang dikatakan nuzul Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan dapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian,
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.